tak mengandung, tapi dia kata dia tak mengandung, maka itu tidak halal. Termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia kena bersikap jujur. Ini melibatkan masalah hukum. Kalau orang itu menipu, dia akan terima balasan di akhirat. Maka perlu seseorang itu bertakwa. Baik. Di antara talak bid'ah, talak yang tidak memenuhi peraturan adalah talak ketika haid, dan ulama fuqaha mengatakan haram juga ditalakkan ketika dalam tempoh nifas. Mungkin isteri dah bersalin, masa tengah mengandung tak ada gapo lagi, lepas beranak tu tiba-tiba tak kena angin, ditalakkan isteri yang baru bersalin mungkin seminggu 2 minggu dalam tempoh masih dalam nifas, maka haram juga, tak boleh juga. Itu pandangan di sisi fuqaha, ulama fiqh, sebab dikaitkan dengan sama dengan tempoh haid. Adapun satu situasi lain, talak yang tidak disebut sunni dan tidak bid'ah, tidaklah dikira sunnah, tidaklah bid'ah, iaitu seorang suami yang mentalakkan isteri yang masih kecil. Dia nikah dengan budak kecil lagi, budak yang belum balik. Mungkin sekarang ni tak berlaku lah. Kalau zaman dulu memang ada. Zaman dulu memang mungkin tanya, kalau tanya mak kita, nenek kita, kalau hak masih ada, dia cerita orang dulu-dulu, mungkin makcik-makcik sekarang kalau hak mau 70-80 tahun mungkin ada pengalaman itu, bersama ada pada diri sendiri ataupun pada sayang-sayang dia. Dia kata dulu makcik nikah, orang tua dulu sebut tak main kota lagi, umur 10 tahun 11 tahun belum haid lagi kahwin. Sebab orang dulu cepat nak boleh natu nak suruh anak tina nikah cepat, nikah sebentar tiba-tiba tu lelaki tak kena pisah, sedangkan dia wanita yang belum haid. Nak kira iddah macam mana? Sebab iddah haidnya kena sama ada 3 kali suci, 3 kali haid, maka dipanggil satu talak yang dia ada dalam ayat yang selepasnya, ataupun dalam situasi yang kedua, al-ayisah minal haid, wanita yang sudah menopause ni maknanya sudah putus haid, ia telah melepasi umur, tak ada haid tu, tak ada haid. Jadi tempoh iddah untuk isteri yang terlalu muda yang belum datang haid, atau seorang isteri yang sudah habis tempoh haid, tempohnya selama 3 bulan. Tadi kalau talak raj'i yang masih ada haid 3 kali suci. Kalau yang kematian suami 4 bulan 10 hari. Adapun yang mengandung setelah dia melahirkan anak. Tapi kalau wanita tu sudah sampai tahap tak ada haid tu, maka dia punya iddahnya adalah 3 bulan. Kita akan jumpa dalam ayat selepasnya nanti. Cuma dia sebut sini ni untuk contoh talak yang tidak disebut sunni dan tidak bid'ah. Baik, Al-Imam Syafi'i mengambil dalil daripada ayat fatallikuhunna li'iddatihinna, hendaklah kamu mentalakkan mereka mengikut iddahnya. Bahawasanya perkataan kuruk 3 kali kuruk mana 3 kali suci. Sebab dia kata perkataan lam, huruf lam pada li'iddatihinna merujuk kepada lamul waqti, lam menyatakan waktu, iaitu fatallikuhunna waqta iddatihinna, hendaklah ditalakkan mereka mengikut waktu iddahnya. Wa ahsul iddah, dan kiralah iddahnya itu ihfazuha wa arafu ibtida'aha wa intihaaha, peliharalah, kiralah, ketahuilah permulaannya, pengakhirnya, start bila iddah, habis bila. Cuma berbeza kalau wanita yang ditalak, mungkin sekarang ni tak berlaku lah masalah al-amah ataupun al-ima. Kalau seseorang lelaki yang memiliki hamba wanita, hamba ni orang yang dimiliki melalui peperangan, orang kafir pun dengan orang Islam. Kalau orang kafir, di antara yang ditawan tu adalah kaum wanita.
Jadi wanita yang ditawan itu dijadikan hamba dan boleh dicampuri, boleh disetubuhi seperti isteri. Tidak perlu pada akad nikah. Itu hukum yang khusus bagi dipanggil wama malakat aimanukum, hamba sahaya menjadi milik kamu. Tapi hukum tu tak ada sekarang ni sebab tak berlaku peperangan. Adapun untuk hamba dia lain, tempoh dia punya ada satu riwayat hadis tu memang tidak kuat. Hamba ni lain hukum dengan wanita yang yang merdeka. Dari segi dia punya haidnya tidak tiga, tidak salah satu kuruk, tapi haidatani, 2 kali haid. Kalau seorang wanita hamba tu dimiliki dalam keadaan dia sudah mengandung kerana pernah dimiliki oleh tuan dia yang lain sebelum ni, patut perang. Bila perang kalah, kemudian tentera Islam memilikinya dan dipati hamba ni mengandung, haram disetubuhi. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk dia yasqiya ma'ahu, untuk dia siram airnya. Maksud untuk dia meletakkan benihnya, air maninya pada tanaman orang lain. Dia setubuh dengan seorang hamba yang sudah mengandung anak orang lain. Itu hukum tu bukan dalam konteks perkahwinan biasa, itu dalam konteks hamba. Sebab ada semua ulama guna hadis ni, dia kata kalau seseorang itu menikah dengan wanita yang sudah mengandung, hukum tu hukum yang lain, dalam kes yang lain. Itu dalam hukum perzinaan. Ini bukan masalah zina, ini masalah hamba. Tapi ada yang guna pakai hadis tu juga. Baik. Iddah, baik. Apa tadi? Wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum, sambungannya. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana dialah Tuhan kamu. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Ini soalan yang 2 minggu lepas ada ahli jemaah kita tanya masalah berlaku tempat kita banyak kes di mana apabila si suami mentalakkan isterinya, lalu kalau dulu si isteri kata hantar saya ke rumah mak ayah saya, sekarang ni tak payah hantar dah. Mungkin orang pada bawa kereta, dia ambil sendiri anak kaki, dia balik sendiri. Isteri yang telah ditalakkan sebenarnya berdasarkan ayat pertama surah At-Talaq, si suami tidak boleh menghalau keluar dia dan tidak boleh si isteri keluar. Memang tak boleh keluar. Mungkin setengah tak faham, dia kata kalau dah talak dah, kalau duduk sekali, kalau setubuh pula zina lah. Bukan gitu. Bila talak selagi dalam iddah, hak dia lagi, cuma hak yang tergantung. Tu kena faham. Kecuali kalau iddah tu sudah habis. Kalau tunggu sampai iddah habis, hak tu alih putus dah lah. Tapi selagi dalam iddah, isteri tu masih hak dia. Cuma sekarang ni si suami tu ada hak, sama ada dia nak rujuk ataupun dia tidak berkeinginan untuk rujuk. Tapi kalau dia sapa 3 kali suci, maka ini mendatangkan suatu dirar, mudarat kepada si isteri. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, jangan kamu menahan isteri, ditalak pun tidak, dirujuk untuk disetubuhi pun tidak, menimbulkan mudarat kepada dia untuk kamu berbuat melampau kepadanya. Jadi tempoh tu tempoh yang munasabah. Kalau si suami tu mikir dia nak klik semula, rujuk dah. Dan rujuk tu Jadi lepas 3 kali tak diklik juga nanti. 3 sekali kan? 3 kali. Talak 3. Talak 3. Itu kita akan bicara semula. Talak 3 ni dia khilaf. Ada 3-4 pendapat. Talak 3 sekaligus. Sekaligus tu sama ada sekali sebut ataupun sebut 3 kali dalam satu majlis, dalam satu tempat. Ada pendapat mengatakan jatuh 3. Pendapat kedua mengatakan jatuh 1. Ada pendapat mengatakan memang tak jatuh gambar 1, sebab dia adalah suatu talak yang tidak sunni, dia adalah talak yang bid'i, tidak terikat dengan hukum. Dan maksud saya, ya. jadi perempuan dia tak boleh mati juga, kena duduk situ juga lah.
Atas pendapat yang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1, maka dia dianggap talak yang raj'i. Talak raj'i kena duduk situ. Tapi atas pendapat yang mengatakan jatuh 3 sekaligus, talak 3 sekaligus jatuh 3, maka dia tidak lagi raj'i, dia jadi talak yang ba'in. Ba'in, bila ba'in putus lah. Memang dia putus lah. Dia nak klik balik tak dia. Hak tu cerita lain. Hak betul lah. Hak cuma dalam ayat ni. Ayat ni dia untuk talak raj'i. Hak tu talak ba'in. Talak ba'in tu insya-Allah kita akan bicara dalam ayat berikutnya, masalah si isteri yang ditalak dengan talak 3. Dalam kisah ni, kisah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais mengadu kepada Rasulullah. Dia kata suami dia telah menjatuhkan talak 3 kepada dia. Nabi kata untuk dia, si isteri tu laisa laha sukna wala nafaqah, dia tidak ada hak untuk duduk di rumah tu, dan dia tidak ada hak dari sudut nafkah. Itu berdasarkan hadis ni Imam Ahmad kata tak boleh dua-dua. Hak untuk soalan Pak Sultan tadi lah, masalah isteri yang telah jatuh talak 3, sama ada talak 3 sekaligus ataupun talak 3 yang masuk pusingan ketiga. Talak pertama, okey, dia rujuk balik, ada 2 lagi, ada soal lagi. Kalau talak kedua gitu, masuk talak ketiga, habis pula untuk itu tak ada dah. Jadi jatuh kepada talak ba'in. Maka isu yang timbul sekarang ni adalah, adakah si isteri itu berhak mendapat tempat tinggal? Berdasarkan hadis Fatimah binti Qais, Nabi kata dia tidak mendapat sukna wala nafkah, tak ada hak untuk duduk situ dan tidak ada hak untuk dapat nafkah. Tetapi mazhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan wanita yang ditalak 3 ni, respon untuk soalan tadi, wanita yang ditalak 3 hanya berhak mendapat tempat tinggal tapi tak boleh nafkah. Itu pelik. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Dia kata, mazhab Syafi'i dan Malik kata hanya dapat tempat tinggal tetapi tidak dapat nafkah. Imam Abu Hanifah kata boleh dua-dua. Pula ada. Cuma Imam Ahmad sahaja yang mengatakan tak boleh dua-dua. Jadi ada perbezaan depan. Itu untuk respon bagi soalan tadi. Baik, kita kembali kepada masalah talak raj'i. Adapun pendapat Asy-Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i, bahawasanya mulazamatul mu'taddah, seorang wanita yang masih dalam tempoh iddah perlu melazimkan diri di rumah suami dia. Ini adalah suatu yang hak dalam hidup berumah tangga. Kecuali kalaulah ia melakukan perkara fahisyah, perkara keji yang jelas. Maksud fahisyah di sini ialah idza takabna fahishata zina, apabila dia melakukan kesalahan perbuatan zina. Mungkin jadi dalam tempoh tu dia duduk di rumah, suami dia pergi kerja, dalam tempoh iddah tu, tempoh iddah suami kerja, dia di rumah. Mungkin ada orang datang lain rumah dia, lalu berlaku hubungan dia dengan lelaki dalam tempoh tu. Macam tu dia kena keluar. Itu cerita lain. Maka bila dia fahisyah merujuk kepada perbuatan zina, maka dia kena keluar. Tapi hukum asalnya dia tak boleh keluar. Memang salah lah tempat kita. Kata pasal ada timbul itu, bila berlaku pisah apa, terus harta klik mahir. Dia kena tengok dulu, adakah talak itu talak yang raj'i, adakah talak itu talak yang talak yang sunni atau talak yang bid'i. Kalau talak bid'i, sebuah kes berlaku kepada Abdullah bin Umar. Kita baca hadis dulu. Abdullah bin Umar telah mentalakkan isterinya yang ketika itu dalam haid. Bila Sayyidina Umar pergi mengadu kepada Nabi marah. Dia kata suruh anakmu liraji'ah, kena rujuk balik. Tapi kalau dia berasa dia nak ceraikan isteri dia lepas ni, dulu tahan dulu sekejap sehinggalah thumma tathur, sehingga dia kembali suci, kemudian dia kembali haid. Lepas tu fikirlah, tengok kalau rasa nak rujuklah, tapi kalau rasa nak jatuhkan talak, jatuhlah, terpulang kepada dia. Cuma di sini yang kita telah bicara dulu, adakah telah dikira jatuh satu talak ataupun tidak bagi talak yang bid'i tadi, suami yang mentalakkan isteri masih dalam
haid. Pendapat yang kuat, yang lebih majoritinya mengatakan jatuh juga. Jatuh dah, dikira jatuh satu talak walaupun isteri itu dalam haid. Ya, memanglah perbuatan itu haram tapi dikira jatuh juga. Wa tilka hududullah, dan itulah batasan hukum Allah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Sesiapa yang melampaui batasan hukum Allah, maka dia telah menzalimi dirinya. Jadi hukum yang disebut di sini adalah hukum yang telah Allah Ta'ala jelaskan kepada hamba-hambanya. Satu persoalan yang menarik untuk kita lihat, ada setengah orang yang mempermainkan hukum Allah. Ada kes itu berlaku dalam satu hadis. Kalau tak silap, yang kes nama lelaki bernama Rukanah, Abu Rukanah ke Rukanah, yang macam soalan tadilah, talak 3 sekaligus. Bila Nabi tahu, dia kata ayal'abu bi kitabillah wa ana baina adhharikum. Adakah dia nak memain-mainkan kitab Allah, nak main-main lah, sedangkan aku masih ada bersama dengan kamu. Jadi itu adalah satu tindakan yang salah. Kalau seorang suami nak menjatuhkan talak, dia kena ikut peraturan, jangan ikut perasaan, ikut sasa. Mana ikut peraturan. Sebab at-talaqu marratan, peluang untuk talak tu dua kali. Kalau dah jatuh sekali, fa imsakum bima'ruf, boleh tahan dengan baik. Maksud tahan dengan baik, tunggu sebentar, kalau rasa nak rujuk, okey rujuk. Maksud tahan itu akhirnya dia rujuk kembali semula. Ataupun kalau tak mahu, dia boleh tasrihum bi ihsan, lepaskan dengan cara yang baik. Lepaskan, akhirnya dia kata dia memang tak mahu rujuk, akhirnya terputuslah hubungan suami isteri setelah habis iddah. Jadi kena ikut peraturan. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Kerana kamu tidak tahu, boleh jadi Allah Ta'ala mahu membawa sesuatu perkara yang baru kepadamu. Kamu tidak tahu, ayyuhal mutalliq, wahai si suami yang menjatuhkan talak, fa innama abqaina, kami mengekalkan kedudukan isteri yang ditalakkan itu di rumah suaminya dalam tempoh iddah. Tujuannya la'alla zauj yandam ala talaqiha, mudah-mudahan si suami ni rasa menyesal, timbul rasa menyesal di atas talak yang telah dilafazkan. Lepas tu dia pun mikir nak yataraja'a, dua-dua nak baik semula, nak baik semula atau nak bersatu kembali, ya. Jadi peluang itu masih ada, dan perkara itu adalah lebih mudah dan lebih senang baik. Masalah rujuk, ada tu 3 hari lepas, ada seorang sahabat kita, ahli jemaah kita yang telefon hamba. Dia pun tak ada jumpa telefon. Masalah ni, dia kata seorang suami yang telah mentalakkan isterinya, lepas tu dia nak bersama dengan isterinya. Bini dia pun tanya, bolehkah kita tak rujuk lagi ni? Bini dia tanya. Pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia rujuk dia mesti lafaz. Lafaz. Sebagaimana talak tu ada lafaznya, maka rujuk kena lafaznya. Sebenarnya dia mengatakan, kalau dalam bahasa Arab dia kata raja'tuki, aku telah rujuk padamu. Dia beritahu. Sebab si isteri dia kena tahu bahawa suami telah rujuk pada dia. Kalau dia tak tahu, tiba-tiba habis iddah, bini dia nikah orang lain, sah nikah dia. Walaupun suami mendakwa, aku rujuk dah, tapi bini dia kata aku tak tahu. Dia kena beritahu. Sebab tu dalam ayat ni, apabila si suami rujuk, dia kena ada saksi. Walaupun saksi untuk rujuk tu ada kata hukumnya sunat, tapi ada kata pendapatnya lebih kepada wajib untuk mengesahkan supaya rujuk tu benar-benar berlaku. Walaupun setengah pendapat ulama lain selain mazhab Syafi'i, ada ulama lain kata apabila suami tu setubuh dengan isteri dia, itu dah dikira rujuk. Dia hukum tu serupa dengan ilat. Apa dia ilat? Ilat ni mana si suami nak marah dah ke bini dia, dia sumpah, aku tak sih tidur denganmu. Atau maksudnya, aku tak mahu bersetubuh denganmu. Lilladzina yu'nuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Adapun bagi si suami yang menjatuhkan sumpah ilat, sumpah tak setubuh dengan bini dia,
maka diberi tempoh tunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u, sekiranya dia kembali nak baik semula. Ada ulama mengatakan kembali tu dengan cara dia setubuh tu dikira tak apa dah. Dikira dia mana tak jatuh kepada talak. Jadi atas pendapat kata boleh rujuk tak apa tu dia. Tapi sebenarnya yang lebih kuat adalah rujuk tu bersama dengan lafaz. Rujuk tu bersama dengan lafaz. Kalau kita perhati, kita peraturan ni sangat teliti. Sangat teliti. Sangat cermat. Dan inilah yang biasanya berlaku. Dia kata wa hadza waqi' ghalib. Inilah yang biasa berlaku. Kerana kebanyakan talak itu berlaku natijah, hasil daripada thaurah. Thaurah ni maknanya hasil menyalanya, meluapnya perasaan ghadab, marah. Maknanya kemarahan yang berapi-api, nak marah. Bila marah ni jatuh talak. Tapi lepas tu nyesal. Lepas tu nyesal. Ada satu kes cerita tu, seorang adalah kawan juga cerita seorang adik-beradik dia. Dia kata adik-beradik apa dia, adik-beradik salah adik-beradik lelaki dia bini pesen nikah cerai ni bukan caranya dalam Islam. Jadi seolah-olah macam seperti nak main-main. Nak main-main. Nikah kata apa tu tak sih cerai, bukan begitu caranya. Bukan begitu, sebab yang lebih penting adalah menjaga keharmonian rumah tangga, membentuk keluarga dan mendidik anak-anak. Bukan soal nikah muta cerai tu. Ini suatu cara hidup yang memang tidak dipersetujui.